Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid cikgu? Pada hari ini, cikgu harap semua murid cikgu berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam kelas sejarah tahun 4 pada hari ini dengan topik baru. Kalau anda semua telah bersedia, jom kita mulakan pengajaran hari ini. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar unit 1 mengenali sejarah dengan tajuk baru Kaedah Penyelidikan Sejarah. SK 1.1 Pengertian dan Kemahiran Ilmu Sejarah. SP 1.13 Menjelaskan Kaedah Penyelidikan Sejarah. Murid-murid, cikgu harap di akhir pengajaran nanti murid-murid dapat yang pertama, menyatakan 3 kaedah penyelidikan sejarah. Yang kedua, dapat menyenaraikan 2 contoh daripada kaedah penyelidikan yang dijalankan. Murid-murid, cuba fikirkan mengapakah kaedah penyelidikan sejarah diperlukan? Sudah dapat jawapannya? Bagus. Kaedah penyelidikan sejarah diperlukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Terdapat 3 kaedah penyelidikan sejarah untuk mendapatkan maklumat sejarah. Jom kita ke slide seterusnya. 3 kaedah penyelidikan sejarah. Yang pertama, arkeologi. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, bertulis. Adakah murid-murid tahu tentang 3 kaedah penyelidikan ini? Kaedah arkeologi. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah, iaitu melalui proses gali cari atau dikenali juga dengan ekskavasi. Contohnya fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Selain itu, kaedah arkeologi juga dijalankan di bawah air ataupun di laut maritim, di mana proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut. Contohnya, tapak kapal karam, struktur purba dan artifak. Ini adalah contoh bergambar daripada kaedah cari gali. Cari gali ini boleh dilihat di tapak arkeologi Lembah Pujang dan juga rangka Perakmen di Lenggong, Perak. Sekiranya anda pergi ke negeri-negeri tersebut, anda bolehlah mengajak ibu bapa anda melawat ke tempat tersebut. Ini pula adalah contoh bergambar arkeologi maritim ataupun bawah air. Ini adalah artifak tapak kapal karam. Kaedah penyelidikan sejarah yang kedua, iaitu lisan. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu pual. Orang yang ditemu pual dikenali orang sumber. Orang sumber ialah mereka yang terlibat melihat atau mendengar sejarah daripada orang lain.
langkah-langkah dalam kaedah lisan. Pertama, kenal pasti orang sumber dan sediakan soalan berkaitan tajuk. Contohnya, anda ingin mengetahui tentang sejarah Hang Tuah. Jadi, orang sumber anda adalah cucu Hang Tuah ataupun saudara mara Hang Tuah. Kemudian, anda sediakan soalan berkaitan tajuk. Contohnya, siapakah nama Hang Tuah yang sebenar? Mengapakah Hang Tuah menderhaka kepada Sultan? Ya, itulah soalan yang berkaitan. Kemudian, yang kedua, temu bual dan rakam perbualan. Dan yang ketiga, salin rakaman, simpan data dan membuat penulisan. Seterusnya, kaedah penyelidikan sejarah yang ketiga, iaitu bertulis. Kaedah ini adalah satu proses mendapatkan maklumat daripada tulisan atau lakaran. Tulisan atau lakaran ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Langkah-langkah dalam kaedah bertulis ini ialah yang pertama, kenal pasti sumber sejarah yang tepat. Yang kedua, kumpul sumber sejarah. Dan yang ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Yang keempat, membuat penulisan. Ini adalah contoh bergambar bagi kaedah bertulis di lakaran dinding. Lakaran ini telah dilukis pada dinding yang menyatakan tentang sesuatu maksud atau perkara yang berlaku. Lukisan ini pada dinding Gua Tambun di Perak. Baiklah murid-murid, rumusan bagi pengajaran kita pada hari ini ialah terdapat 3 kaedah penyelidikan sejarah beserta contohnya. Pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai. Kaedah dalam penyelidikan yang digunakan dapat menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Cikgu harap semua murid memahami topik yang cikgu ajar hari ini dan membuat latihan yang diberikan. Sekiranya murid tidak memahami topik yang cikgu ajar hari ini, tontonlah video ini sehingga memahaminya. Okey murid-murid, bertemu kita di hari yang sama, di waktu yang sama pada minggu hadapan. Bye!